Untuk hari ini adalah hari terakhir bagi bab 1. Kelas yang seterusnya kita akan pergi kepada bab 2. So, kita lihat beberapa contoh yang melibatkan soalan arah sederhana dan soalan yang melibatkan agak tinggi sedikit. Okay, untuk bab 1 tingkatan 4. So, kita tengok terus kepada contoh yang pertama. Graf fungsi berikut melalui titik seperti yang dinyatakan. Hitung nilai C. So, di sini kita perlu mencari nilai bagi C. Okay. Fungsi fx, x kuasa 2 tambah 3x tambah C dan melalui titik sifar negatif 4. Ini bermaksud ini adalah, ini biasa kita tulis x, y kan. Tetapi dalam case kita sekarang ini bukan lagi ditulis sebagai y ya. Sekarang ini ditulis sebagai fx. Tingkatan 4 nih up sedikit. Bukan lagi y. Dan untuk B, 4x kuasa 2 tolak 4x tambah C. C kita kena cari melalui titik 25. So, ingat ini adalah x, ini adalah 5, itu adalah fx. Oke. So, kita teruskan. Untuk E, kita dapati bahwa x adalah sifar dan fx adalah negatif fx adalah negatif 4. Sentiasa ingat pada pintasan x, y sama dengan sifar. Pada pintasan y, x sama dengan sifar. Oke, kamu kena ingat dua benda ini. Asal kamu nampak y sama dengan sifar, itu bermaksud itu berada pada pintasan X. Jika kamu melihat X sama dengan sifar, bermaksud titik itu adalah pintasan Y. So, kalau lihat semula di sini X sama dengan sifar, ini bermaksud C kita dah tahu yaitu negatif 4. Ingat, C adalah pintasan Y. Oke. B, kita ada titik 25. Oke. Ini adalah X, ini adalah fx. Gantikan nilai-nilai ini ke dalam persamaan yang diberi bagi B. Fx kita adalah 5. Oke. So, fx kita adalah 5. Gantikan dengan 5. X diberi 4. X adalah 2. Kuasa 2, jangan lupa. 4x adalah 2. Dan C inilah yang kita kena cari. So, kamu akan dapat seperti ini, hitung, maka dapatlah C sama dengan negatif 3. Cikgu rasa ini tidak berapa susah lah, sebab hanya menggantikan nilai sahaja di dalam ini. So, kita pergi kepada next, soalan contoh yang seterusnya. Dalam rajah di bawah, titik 2, negatif 5 adalah titik minimum bagi graf fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah P. So, P ini kita tidak tahu. So, ini soalan yang pertama. Hitung nilai P. Yang kedua, graf itu dipantulkan pada paksi X. Masih ingat apa itu pantulan? Apa maksud pantulan? Jika ini adalah paksi X, katakan kamu ada satu segitiga seperti ini. Jika dipantulkan sepanjang paksi X, ini bermaksud seperti jika ini adalah satu kertas, oke, kamu nak pantulkan ini, kamu nak lipat, oke, kertas ini, dan bucu ini dilipat bertembung dengan ini. Itu maksud dia, dilipat pada garis X, itu maksud. Sepantulan pada paksi X, jika kamu ada segitiga seperti ini, apa yang berlaku dengan pantulan? Kamu akan dapat satu image seperti ini. Nah, itu pantulan. Kalau kamu ada bentuk seperti, apa lagi bentuk? Apa-apa bentuk lah. Katakan, tak perlu lagi contoh. Itu maksud dia dipantulkan pada paksi X. Kamu kena lukis graf yang terhasil daripada pantulan. So, kita tengok kepada E dahulu. Kita tahu bagi graf ini ada satu nilai yang kita dah tahu nilai. Ada satu titik yang kita tahu nilai, yaitu 2. Negatif 25, 2 adalah X, ini adalah fx. So, gantikan ke dalam persamaan. So, kamu akan dapat, gantikan 2,
Oke, 2 kepada mana-mana X. Manakala negatif 25 pada fx di sini. Bla bla bla, hitung, maka dapatlah pi sama dengan negatif 21. Dan jika ditulis persamaan yang lengkap ini, selepas dah dapat nilai pi, kamu akan dapat fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah ke tolak? Tolak, sebab ini adalah negatif. So, kamu akan dapat tolak 21. Inilah fungsi yang lengkap. Tetapi soalan tak minta fungsi yang lengkap, dia tanya pi sahaja, so cukup setakat ini. Next. Oke. Ini fungsi tadi yang kita dah dapat. So, dia nak kamu lukis pantulan pada paksi X. So, macam manakah bentuk ini? Senang sahaja. Graf kamu akan berbentuk seperti ini. Cadang. Akan berada pada titik maksimum. Tadi kalau minimum, sekarang kamu akan ada minimum. Sama pada titik 2. Ini kekal sama, ini X. Ini X. So, ini adalah 2. Kekal sama kecuali ini. Ini kalau negatif tadi, di sini akan menjadi positif 25. Oke, melalui ini dan akan bersilang pada tempat yang sama, dan ini nanti akan menjadi fx. Tukar sahaja, kalau tadi positif jadi negatif, ini perhatikan, ini positif jadi negatif x kuasa 2 tambah, sebab ini negatif kita jadikan dia tambah 4x tambah 2 sorry akan menjadi tambah 20 apa tadi tuh, cikgu pun lupa. Oke, tambah 21. Begitu, senang sahaja. Oke, kita pergi kepada soalan yang naik sedikit level kesusahannya. Sebab untuk bab ini kamu perlu banyak pengetahuan asas yang kamu dah belajar menengah rendah. Dia akan bertanya mengenai luas, dia akan bertanya mengenai isi padu, luas permukaan, dia akan tanya semua itu. So, kamu kena ingat semula. Contoh 3. Rajah di bawah menunjukkan sebuah lelayang PQRS. Oke, lelayang PQRS. Panjang perpenjuru PR dan QS, maksud dia PR, ini adalah 3x tambah 5. Dan QS, QS pula adalah 2x tolak 8. Bentuk satu ungkapan kuadratik bagi luas lelayang. Luas. Ingatkah Anda apa rumus luas lelayang? So, B, diberi luas lelayang, dah diberi luas ini. Tulis satu persamaan kuadratik dalam sebutan X. Now, masihkah kau ingat rumus luas lelayang? Ingat, rumus luas lelayang adalah 1/2 didarab dengan panjang nih, E nih. So, E didarab dengan sepanjang B. Perpenjuru ke perpenjuru. Inilah rumus lelayang. 1/2 darab E dan B. Oke, tadi E dan B kita dah tahu ini adalah panjang yang diberi. Oke, so kita selesaikan itu. Kamu akan dapat ingat, kadang-kadang tak perlulah tulis darab di sini. Kalau nak tulis pun boleh, tak tulis pun boleh. Ingat, dalam matematik, benda yang berdekatan ini adalah berada dalam operasi darab. Katakan kamu ada E, B. Ini sebenarnya berada dalam operasi E darab B. Macam itu. So, ini sebenarnya adalah darab. Oke? So, next. Oke. Selesaikan semua ini. Oke, darab satu persatu. Oke, selesaikan satu persatu.
Oke, buat di kertas lain jika nak coba. Kamu akan dapat 6x kuasa 2 tolak 14x tolak 40. Darabkan masuk 1/2 ini kepada setiap pekali. Maka kamu akan dapat inilah luas lelayang kamu dalam sebutan X. Tak semestinya kamu mesti, kalau luas mesti dalam nomor. Tidak. Sedangkan dalam soalan ini sendiri pun meminta untuk ditulis di dalam sebutan X. Jangan bingung. Oke, next. Untuk B pula, diberi... Oke, untuk B... dah melebih-lebih pula. Untuk B luas dah diberi 550. Oke, dan kita tahu luas pula ini nih sebenarnya adalah luas. Oke, gantikan ke dalam ini. 3x samakan dengan 550 yang dah diberi di dalam soalan. Pindahkan 550 ke depan menjadi tolak, dapatlah nilai ini. Sebenarnya soalan ini dia boleh minta soalan yang lebih lagi tahu. Cari nilai X ataupun cari sisi bagi lelayang itu. Kalau dia minta sisi, perlu pula kamu mencari pemfaktoran. Pandaikah kamu memfaktor? Itu cerita lain. So kita tengok lagi contoh yang seterusnya, yang up sedikit lagi level kesusahan. Ini pun memerlukan pengetahuan asas di menengah rendah. Tidak Pak, kita baca dulu. Di dalam rajah di bawah, AC adalah sebahagian daripada sebuah dinding. Oke, ini adalah dinding. Dah menjadi dinding. Oke, AB, BC adalah pagar sepanjang 17 meter. Maksudnya ini adalah pagar dan jumlah keseluruhan ini adalah 17 meter. Oke. Jumlah keseluruhan adalah 17 meter. Oke. Bentuk satu persamaan kuadratik ada pula lagi di sini. Dengan keadaan AB adalah lebih pendek daripada BC. Kalau tengok ni pun tahu jugalah BC ni lagi panjang. Okay, bentuk satu persamaan kuadratik dalam sebutan X untuk mewakili situasi ini. B, seterusnya hitung nilai X dan hitung luas. Now, apabila kita nak bentuk persamaan, ada beberapa benda yang kamu perlu ingat. Apabila disebut persamaan, mesti ada simbol sama dengan. Kemudian, tanya diri sendiri, macam mana kita nak wujudkan sama dengan? Adakah kita nak guna luas? Tetapi luas tidak diberi. Kita tidak boleh tulis, katakan luas segitiga, 1/2 darab tapak darab tinggi. Kita tak boleh kata 13 darab X tambah 3 darab dengan BC ini sama dengan sesuatu. Sebab kita tak ada luas yang diberi. Sedangkan dalam persamaan mesti ada sama dengan. So, adakah kita nak guna perimeter? Perimeter pun tak dapat. Sebab tidak ada perimeter diberi. So, macam mana kita nak wujudkan sama dengan? So, kita kenalah guna. Apa itu adik-adik sekalian? Kita kena guna teorem Pythagoras. Inilah yang kita kena guna untuk menjawab soalan ini. Sebab dalam teorem Pythagoras ada sama dengan. Tetapi masalahnya, ingatkah kalian apa itu teorem Pythagoras? Dah dia belajar menengah rendah. Oke, ini adalah teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras diguna bagi satu segitiga bersudut tegak. Ingatkah kamu apa itu segitiga? Apa itu sudut tegak? Nih 90 derajat. Di mana ada 3 sisi yang mengaitkan segitiga ini. Ingat semulalah kita belajar semula. C, A, B. C ini adalah sisi yang terpanjang, juga disebut sebagai hypotenuse. Oke. Sisi yang terpanjang juga disebut sebagai hypotenuse. A dan B ini tidak kisahlah mana-mana sisi. Sebenarnya di sini nak letak A kah, di sini B kah, tidak menjadi masalah. Oke.
Yang penting C itu mesti betul, dia mesti sisi yang terpanjang dan juga mesti bertentangan dengan 90 derajat. Itu ciri-ciri C. So, ini adalah teorem Pythagoras. C kuasa 2, yang pertama C kuasa 2 sama dengan hasil tambah kuasa 2 bagi kedua-dua sisi yang di tepi. Oke? Ataupun jika nak guna tolak, sila pastikan C berada di hadapan ditolak dengan sama ada B ataupun E. Terpulang dengan siapa yang kamu nak letak di hadapan. So, itu sahaja untuk teorem Pythagoras. Macam mana kita nak kaitkan dengan segitiga kita tadi. Okay. First, panjang AC ini kita dah tahu 13. Panjang AB pun kita dah tahu yaitu X tambah 3. Masalah sekarang kita tidak tahu panjang bagi BC. Itu yang kita tidak tahu sekarang. Panjang BC itu sebenarnya berapa? So, apa yang kamu kena buat sekarang adalah kita tahu tadi dalam soalan panjang kesemua ini adalah 17 meter. AB pagar tadi itu. Ini adalah 17 meter. Oke. C 13 dan kita tahu AB adalah lebih pendek berbanding dengan BC. Oke. Dan kita tahu ABC jika ditambah adalah 17 meter. Nah, kita selesaikan itu untuk mencari panjang BC. Kita gunakan ini untuk mencari BC yang kita tak tahu sekarang. So, tulis seperti ini dahulu. E tambah AB tambah BC sama dengan 17. AB kita dah tahu. X tambah 3 kekalkan BC yang kita nak cari. So, pindahkan X tambah 3 ke belakang menjadi tolak. Maka dapatlah BC rupa-rupanya adalah 14 tolak X. So, ini sebenarnya adalah 14 tolak X. Sekarang dah tahu semua sisi bagi segitiga ini. 13, X tambah 3, 14 tolak X. So, kita gunakan teorem Pythagoras. Cikgu guna yang pertama tadi, mana-mana sajalah kamu nak letak C kuasa 2 di hadapan pun boleh, E tambah B, mana-mana pun boleh. So, E tadi, okay, X tambah 3 kuasa 2, jangan lupa kuasa 2, letak kurungan. So, selesaikan semua itu, okay, kamu akan dapat semua ini. Okay, kamu akan dapat ini. Selesaikan. Dan 2x kuasa 2 tolak 22x tambah 36. Kalau kamu lihat ini adalah nombor genap. Masih boleh dipermudahkan, dapatlah jawaban ini. So, kita dah menjawab soalan yang pertama, yaitu membentuk satu persamaan kuadratik dalam sebutan x. Kita jawab yang seterusnya. Cari nilai x. Macam mana kita nak cari nilai X? Oke. Kalau kita nak cari nilai X, kamu kena menggunakan pemfaktoran. Ini betul-betul cikgu nak tahu. Masih ingatkah guna pemfaktoran? Ingat pemfaktoran ada dua cara nak cari. Yang pertama apa? Guna kaidah darab silang. Yang biasa digunakan orang lah. Yang kedua adalah guna paling senang. Guna kalkulator. Dengan syarat sudah berada dalam bentuk ama. Selagi tidak berada dalam bentuk am ini, kamu tak boleh gunakan kalkulator. So, berbalik kepada soalan ini. Oke, kita dah pemfaktoran. Kita ada nilai X, ada 2 di sini kalau dilihat. 1X sama dengan 2, satu lagi X sama dengan 9. Now, kita tak boleh pilih kedua-dua ini. Kena pilih salah satu yang memenuhi syarat. Ingat bahawa AB adalah lebih pendek berbanding BC.
Katakan kita pilih X sama dengan 2. Oke. Gantikan ini ke dalam persamaan tadi, X tambah 3. Ini adalah 2 tambah 3, maka akan dapat 5 bagi AB. Oke, gantikan pula 2 di dalam BC, persamaan BC. So, 14 tolak 2 akan dapat 16. Oke, so AB 5, BC 16. Oke, itu jika X sama dengan 2. Bagaimana pula jika X sama dengan 9? Gantikan ke dalam ini. 9 tambah 3 dapat 12. 14 tolak X sama dengan 5. Coba tengok semula. Antara kedua-dua nilai ini, antara X sama dengan 2 dan X sama dengan 9, mana satukah yang memenuhi syarat AB lebih pendek berbanding BC? Coba kita lihat ini. 5, 6, betul lah. Bagaimana pula dengan ini? Ini tidak boleh diterima sebab ini menunjukkan AB lebih panjang. So, kita ambil keputusan bahwa X adalah sama dengan 2. Oke, soalan yang kedua. So, apakah luas bentuk segitiga itu? Gunalah. Oke. Luas yang diberi itu 1/2 didarab dengan 5 darab dengan 12. Itu sahaja. Oke, so ini sahaja untuk hari ini. Sila buat soalan dalam buku teks, soalan 11 dan 12, muka surat 28. Itu sahaja, so jumpa untuk selepas rehat beberapa menit.